Masjid Putih bukanlah satu nama yang asing lagi bagi penduduk di sekitar Nibung Tebal, Pulau Pinang, Parit Buntar, Perak dan Bandar Baharu, Kedah. Kedudukannya yang strategik iaitu berdekatan dengan kawasan-kawasan perumahan, sekolah-sekolah, universiti awam menjadikan ia salah satu masjid yang dikunjungi ramai pada setiap hari. Ramai telah menjangka Masjid Putih adalah nama sebenar bagi masjid ini. Akan tetapi, Masjid Seri Ampangan adalah nama yang diberikan sejak dahulu lagi. Mungkin disebabkan fizikal dan warna masjid itu sendiri yang hampir 100% berwarna putih yang menjadikan ia terkenal dengan nama Masjid Putih oleh penduduk setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Najwa Atira binti Nazmi Faisul dan pada hari ini saya berada di Masjid Seri Ampangan untuk menyaksikan suasana dan keadaan di sini. Mempunyai keluasan tanah sebanyak 11 ekar, memang tidak dapat disangkalkan lagi Masjid Seri Ampangan telah menjadi pilihan ramai penduduk di sini yang dapat menampung sehingga 3,000 orang jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Masih lagi ramai yang tidak tahu Masjid Seri Ampangan mahupun masjid di seluruh dunia ini bukan sahaja menjadi tempat beribadat bagi orang beragama Islam sahaja. Malah, masjid juga memainkan peranan yang penting dalam aspek-aspek yang lain. Tidak ketinggalan juga masjid ini turut melakukan dan menjalankan pelbagai aktiviti dan tanggungjawab demi melaksanakan peranannya sebagai masjid yang lengkap dari pelbagai aspek. Untuk mengulas dengan lebih dalam lagi mengenai peranan Masjid Putih ini, eloklah kita bertanya sendiri tentang persoalan-persoalan yang bermain di minda kepada pengerusi Kariah Masjid Seri Ampangan sendiri.
Dr. Nailul Murad yang merupakan pengerusi Masjid Seri Ampangan sendiri pada hari ini akan berkongsi segala pengetahuannya, pengalamannya sebagai pengerusi yang telah menguruskan dan mengetuai segala pengurusan Masjid Seri Ampangan. Beliau juga akan menjawab segala persoalan yang menarik yang mampu memberikan kita pengetahuan dengan lebih lanjut mengenai peranan masjid ini kepada penduduk di sekitar. Mari saksikan temu bualnya. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita pada hari ini Dr. Nailul, iaitu pengerusi karya Masjid Seri Ampangan, untuk berkongsi mengenai pengurusan Masjid Seri Ampangan. Baiklah, Doktor. Assalamualaikum. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi sebelum saya memulakan temu bual ini, boleh tak Doktor ceritakan serba sedikit mengenai latar belakang Doktor sendiri, macam nama, umur semua? Oh. Jadi seorang buat begitu. Saudari Najwa Atira. Okey. Namanya saya ucap terima kasih ya. Kesempatan untuk bertemu pada tahun ini. Tanya tentang masjid, tentang perkembangan masjid, perancangan masjid sebagainya lah. Okay, nama saya Nailul Murad bin Muhammad Nur. Berasal daripada Serdang Kedah lah. Saya sekarang dah bersara daripada USM. Dulu bersyarah di Sains Malaysia. Dan bertahun lebih dari bersara. Dan lepas tu pada tahun ni saya dilantik sebagai pengurusi harian masjid Seri Ampangan selama 3 tahun, hingga tahun 2023 hingga 2025 lah. Satu amanah, satu tanggungjawab besar untuk mengurus rumah Allah di harian Seri Ampangan ini. Jadi boleh tak Doktor ceritakan serba sedikit mengenai latar belakang masjid ni, dari segi bila dibina macam tu? Masjid ni dia telah siap dibina. Bila tu saya tak tahu, tapi siap dibina pada tahun 2007. Kemudian dia rasmi pada tahun 2010 oleh QIT ya. QIT Pulau Pinang tahun 2010, dan sekarang ni dah tahun 2023. Sudah berapa dah, 13 tahun lah. Kemudian dia sudah dirasmikan. Jadi masjid ni antara masjid yang terbesar sebenarnya di Seberang Perai Selatan ni. Dan memang antara yang terbesar lah, sebab kapasiti kita boleh muat jemaah sampai 3,000 orang lebih. 3,000 lebih untuk solat. Sekarang ni jemaah dia datang daripada duduk sekitar Taman Ilmu, Taman Kakak, apa Jaja, Taman Sepadan, dan juga pelajar dan staf USM, dan juga pelajar MRSM. Jadi mereka datang berjemaah di sini tahun sekali hari Jumaat. Jadi seterusnya Doktor, adakah pembinaan masjid ini mempunyai seni bina yang tersendiri, ataupun ia dibina simbolik, ataupun masjid ini dibina berdasarkan inspirasi daripada masjid luar-luar yang lain? Okay, saya yang ni soalan saya tu tak nak jawab secara jelas lah. Tapi kalau kita tengok pattern masjid, ada beberapa masjid di Pulau Pinang ni mempunyai bentuk yang lebih kurang hampir sama lah, hampir sama. Kalau pergi ke masjid Seberang Perai kita jangan dapat dah pun ada satu yang punya design kan. Masjid daerah dari Pulau pun kita lebih kurang lah. Jadi yang ni secara seni manner tu, secara tepat kita tak pandai nak kata lah dari mana asalnya kan. Tapi itu adalah merupakan antara design yang telah dengan sama lah pattern kan. Jadi
Jadi macam mana dia inspirasi tu kita tanya orang yang asal kat tu kan. Saya kata tadi lah, mula pada awal tahun ni, Januari ni kan, dia akan jadi saya tepat macam mana design tu saya tak saya kurang masa tu. Tapi ianya telah dibina dengan mengambil kira kunjuran kepada pertumbuhan penduduk kawasan. Sebab itu kita tengok dia buat sangat besar, sangat besar masjid ni. Kapasiti dia 3,000 orang tu sangat besar. Maknanya 20 tahun lagi pun saya rasa masjid ni masih lagi selesa untuk jemaah datang beribadat. Jadi seterusnya doktor, apakah kelengkapan-kelengkapan ataupun kemudahan-kemudahan yang disediakan di masjid ini untuk orang ramai? Yalah, masjid ni fungsi dia tahu sendiri tentang solat lah. Mana dewan solat kita yang besar, yang selesa kan, dengan apa dalam kita ada kipas besar lah, ada kipas gergasi kan, duduk kat atas tu kan, jadi sangat selesa. Kita ada bilik seminar kan, bilik mesyuarat, pejabat, dan kita juga ada kelas-kelas tahfiz. Dan komunitas kami ada program tahfiz dan super camp kan? So kita ada kelas tahfiz setiap malam kan? Itu kemudahan yang paling basic lah dalam masjid. Dan masjid kita ni besar, luasan tanah dia tu 11 hektar. 11 hektar. Sekarang ni baru kita guna bukan 4 hektar lebih saja. Jadi tanah-tanah luar tu kita tengok kemudahan, kita panggil sebagai kita punya apa tu, kemudahan gerai-gerai makan kan. Gerai makan ini berfungsi untuk menjana pekerjaan juga. 20-30 orang bekerja di sini. Dan juga mencari rezeki di sini. Dan datang apa, pengunjung-pengunjung dari luar datang menikmati makanan dari sarapan pagi sampai malam. Sambil dia datang ke makan-makan tu, singgah masjid, solat dan sebagainya lah. Dan kita juga ada bilik jenazah lah, baru kita siapkan. Jadi kalau ada orang yang kematian, ahli keluarga ke apa, dia boleh urus di masjid saja, tak perlu di rumah lah kan. So ini memberikan kemudahan lah, sebagai satu pilihan kepada masyarakat. Bilik jenazah, InsyaAllah kita plan banyak dia. Kita juga ada tanah-tanah yang besar, kita beri untuk orang tanam. Tanian lah, projek tanian kan, tanam sayuran dan sebagainya. Kita juga untuk make use kita punya tanah di sekitar masjid. Selain daripada bangunan masjid itu sendiri lah. Kalau macam tu, seterusnya, selain daripada solat berjemaah itu sendiri, ada tak aktiviti-aktiviti pendidikan yang lain ataupun aktiviti penyebaran dakwah yang dijalankan di sini? Dakwah ni kita tumpu kepada non-Muslim lah, orang yang bukan Islam kan. Tengok masyarakat kita kawasan ni ada rakan-rakan yang bukan Islam yang perlu dikongsikan tentang apa itu Islam kan, apa tujuan Islam kan, bagaimana orang Islam beribadat, apa mesej utama Islam kan, Islam sebagai rahmatan lil alamin kan, sebagai rahmat sekalian alam. Jadi program dakwah kepada orang Islam tu insya-Allah harus sebagian daripada kita. Dan kita ada program kebajikan. Jadi kita bagi bantuan pada anak-anak yang nak pergi sekolah kan. Mungkin pada keluarga yang kurang berkemampuan. Ataupun ada setengah tu yang orang kata tu terputus bekalan makanan kan. Bantuan kebajikan lah. Dia perlukan beras ke, minyak ke, apa-apa sebagainya. Jadi kita ada program kebajikan kepada orang yang terbuka ataupun melawat orang yang sakit kan? Jadi itu sebahagian daripada tujuannya dia. Dan kita ada biro belia akan buat program-program untuk belia ataupun remaja kan? Selain remaja orang main semayang, kita akan lanjutkanlah program mainan dan bisa ke apa kan. Dia bersifat kekeluargaan macam tu? Okay, yang tu belia ni umum lagi lah. Keluarga ni, keluargaan ni macam baru ni kita buat ceramah lah kan, keluarga bahagia apa semua tu.
dan ada hiburan untuk parents main kan. Terus selain tu macam kita buat hujung minggu ni sekarang di sekolah camp. So camp ni ada aktiviti selain daripada dalam masjid, ada program rekreasi. Rekreasi ni ialah pemanah, berkuda kan, ada kuda kan. Jadi anak-anak di sekolah dia akan ambil masa lah untuk mengisi masa lapang yang baik. Jadi seterusnya saya dapat melihat banyak perniagaan yang perniagaan penjualan makanan dan sebagainya dibuka di hadapan masjid ni. Jadi boleh saya tahu, adakah ia memberi kesan yang positif ataupun negatif terhadap masjid ini, peranan masjid? Okey, gerai-gerai ni sebenarnya di bawah pentadbiran koperasi masjid. Okey, gerai yang bahagian 4 yang makanan kan. Dia satu kita awal tadi lah, dia memberi satu tumpuan kepada masyarakat luar lah, dia datang ke kawasan masjid ni. Memberikan menyediakan pekerjaan sedikit sebanyak kepada anak-anak tempatan ni kan. Dan juga sebagai tumpuan masyarakat yang datang ke gerai dan semua juga serang semua kan. Datang solat ke masjid. Satu segi itu dia menghidupkan kawasan masjid juga lah. Satu segi, dari segi kebaikan kan. Mungkin kalau kata yang tak apa baik itu, mungkin kita perlu lebih tersusun dari segi gerai-gerai sebagainya lah. Mungkin nanti kan supaya lebih teratur. Jadi bagaimana masjid ini sendiri nak dapatkan sumber kewangan agar peranan-peranan masjid ini dapat dijalankan dengan lancar? Itu macam mana? Ini sumbangan utama sekali daripada ahli hariah lah. Dan mereka infak, sedekah, wakaf kan. Jadi mereka lah yang mengembangkan, yang menghidupkan masjid ini. Jadi itu sepatutnya menjadi semangat orang Islam kan. Maknanya mereka mengeluarkan duit mereka sendiri, menghidupkan rumah ibadat mereka kan. Daripada mengharapkan bantuan luar tu mungkin lah sebenarnya kerajaan kan. Sebagainya. Itu pun penting juga. Tapi yang paling penting sekali ialah untuk ahli hariah ataupun masyarakat berkhidmat ataupun menyumbang. Bila dia keluar duit dia sendiri baru dia rasa sayang kepada masjid. Dia rasa dia punya sebahagian daripada dia. Sepatutnya itulah. Jadi semua tu datang je lah, mana dia ada sedekah, infak, wakaf, sebagainya. Jadi kita sampai di soalan terakhir. Jadi saya nak tanya, apa harapan doktor sendiri terhadap peranan masjid ini pada masa akan datang? Harapan saya rasa kita nak melihat masjid ni makmur lah. Masjid ni ramai orang sebagai tempat untuk kita beribadat, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tempat untuk kita meningkatkan ilmu kita, tempat untuk kita saling berukhuwah lah, saling kenal dan tempat sosial lah, sebagai bantu golongan yang mungkin tidak bernasib baik kan, anak mereka di sekolah ke universiti dan sebagainya. Jadi masjid ni dia tidak hanya sebagai ibadat semata-mata. Jadi dia ada fungsi sosial dia juga lah, fungsi kemasyarakatan ya, untuk diangkat supaya orang Islam boleh maju ke hadapan lah, melalui masjid ya, sebagai medan untuk dia meningkatkan pengetahuan dia dan juga dia punya hubungan antara semua sebagainya. Jadi mereka masjid sebagai tempat kita meningkatkan juga Allah dan juga masjid sebagai tempat kita bersatu padu juga. Kalau begitu, itu sahaja soalan saya. Okey, terima kasih kerana Dr. Sudi meluangkan masa bersama saya untuk ditemukan. Terima kasih sama-sama. Melalui sesi temubual sebentar tadi, dapat dilihat peranan Masjid Seri Ampangan bukanlah sekadar tempat beribadat ataupun aktiviti keagamaan saja. Malah, ia juga turut menjadi satu lokasi terbangunnya sebuah perkembangan. Perkembangan dari segi apa?
Perkembangan boleh juga dianggap sebagai satu proses kemajuan, penyebaran dan pembaharuan. Selepas melihat dan menilai peranan-peranan yang dijalankan oleh Masjid Seri Ampangan, dapat disimpulkan bahawa Masjid Seri Ampangan membawa perkembangan kemanusiaan. Pertama sekali, Masjid Seri Ampangan dilihat sebagai satu tempat beribadat dan pusat keagamaan. Di sini, masyarakat berkembang dalam aspek kesediaan diri untuk berpegang teguh kepada ajaran Islam. Masjid inilah yang menjadi lokasi yang mampu mendekatkan diri penduduk kepada Tuhan. Kedua, Masjid Seri Ampangan telah menjadi contoh kepada para penduduk tentang nilai keprihatinan. Hal ini kerana pihak masjid sangat prihatin apabila mereka sangat menjaga sosial kebajikan penduduk sekitar, terutama sekali penduduk Taman Ilmu sendiri. Masjid banyak menghulurkan bantuan-bantuan bagi sesiapa sahaja penduduk yang memerlukan tanpa memandang rendah terhadap mereka. Ketiga, masjid telah banyak membantu anak-anak tempatan untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Hal ini kerana pihak Koperasi Masjid Seri Ampangan sendiri telah menawarkan kepada anak-anak tempatan yang berminat untuk mengembangkan potensi mereka dalam sebarang perniagaan. Setakat ini, hampir 30 orang telah bekerja di sekitar masjid dengan membuka perniagaan seperti perniagaan makanan, perniagaan pokok bunga dan khidmat mencuci kenderaan. Yang keempat, Masjid Seri Ampangan juga telah menjadi salah satu tempat yang mengukuhkan institusi keluarga dan komuniti masyarakat. Dengan pelbagai program-program yang dianjurkan, telah meningkatkan kasih sayang antara ahli keluarga dan kerjasama antara penduduk sekitar. Akhir sekali, Masjid Seri Ampangan telah menjadi satu lokasi perkembangan pendidikan dan dakwah. Masjid ini bergiat aktif dalam aktiviti-aktiviti ini iaitu dengan menganjurkan pelbagai program-program dakwah, ceramah maupun kem kepada para penduduk Islam maupun yang bukan Islam. Kesimpulannya, jelas sekali di sini menunjukkan Masjid Seri Ampangan menjadi satu lokasi yang membangunkan perkembangan dalam kehidupan seharian penduduk sekitar Masjid Seri Ampangan sendiri. Sebagai tambahan untuk menambahkan maklumat dalam kajian peranan Masjid Seri Ampangan kepada penduduk sekitar ini, saya telah menyebarkan link Google Form kepada 40 orang penduduk-penduduk sekitar Taman Ilmu, Taman Pekakar dan juga Taman Sempadan. 20 orang daripada mereka ialah lelaki dan 20 orang lagi ialah berjantina perempuan. Seterusnya, 25% daripada mereka ialah kanak-kanak dan remaja sekitar usia 7 hingga 19 tahun. Seterusnya, dewasa iaitu 20 hingga 49 tahun dan akhir sekali 25% ialah orang-orang tua berusia 50 hingga 80 tahun. Berdasarkan data daripada jawapan-jawapan yang telah mereka isi, 27.5% penduduk sangat kerap berkunjung ke masjid untuk solat, manakala 37.5% lagi pula hanya kerap berkunjung. Kemudian, 25% hanya kadangkala sahaja ke Masjid Seri Ampangan untuk solat dan 10% lagi tidak kerap dan sangat tidak kerap untuk ke masjid. Seterusnya, seramai 80% daripada 40 orang penduduk bersetuju bahawa Masjid Seri Ampangan menyediakan peralatan solat yang lengkap.
Selain itu, majoriti dimenangi oleh 60% responden yang bersetuju dengan penyataan bahawa Masjid Seri Ampangan mempunyai tahap kebersihan yang sangat tinggi. Kemudian, ini ialah data-data jawapan responden mengapa mereka memilih Masjid Seri Ampangan sebagai pilihan mereka. Antara jawapannya ialah yang paling tinggi iaitu kerana berdekatan dengan rumah mereka sendiri iaitu seramai 17 orang. Dan ini adalah senarai-senarai jawapan yang telah diberikan oleh mereka. Akhir sekali, bagi soalan apakah aktiviti anjuran Masjid Seri Ampangan yang para responden sertai, majoriti menjawab ceramah iaitu seramai 11 orang responden. Berikut merupakan jawapan-jawapan responden yang lain. Mana ikut ke? Mempunyai keluasan tanah. Mempunyai keluasan tanah sebanyak. Mempunyai keluasan tanah sebanyak 14 ekar. Mempunyai keluasan tanah. Dengan itu, berakhirlah sesi rakaman kita pada hari ini. Dah solat lah. Jom, korang sini, jom. Solat sama-sama.